Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam podcast CCTV yang mana kami akan bawakan tetamu istimewa. Sudah semestinya banyak kisah inspirasi yang dapat dikongsikan bersama insyaAllah. Dan pada hari ini kita ada seorang pendakwah dan juga pembimbing pun ia juga. Penulis buku pun beliau juga, dan beliau juga merupakan seorang penceramah motivasi, mempunyai minat dalam muzik ataupun bidang muzik nasyid dan ada juga menghasilkan beberapa buah single. Dan kita nak mengenali dengan lebih mendalam berkenaan dengan beliau, iaitu kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Masya-Allah, trendy Ustaz ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kami. Terima kasih kembali CCTV. kerana CCTV menjemput saya. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih banyak. Sebab apa? Sebab kita nak panggil orang-orang yang boleh memberikan inspirasi pada orang ramai ni Ustaz. Ustaz, berkenaan dengan bidang yang sekarang ni kan Ustaz Ceburi kan. Ya. Kita nak tolak tepi, bukan nak tolak tepi, nak tengok kita nak tahu dulu berkenaan dengan bidang dakwah ni Ustaz kan. Bila sebenarnya Ustaz mula dalam bidang dakwah? Seingat saya mula belajar berceramah ni Ustaz Nola ketika saya di matrikulasi UIA. Okay. Kalau peringkat saya di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, saya dominan bakat saya dalam pengajian tilawah Al-Quran. Okay. Alhamdulillah sempatlah saya mendapat pengalaman bertanding di peringkat sekolah rendah, peringkat kebangsaan, kemudian di peringkat sekolah menengah, peringkat kebangsaan, dan alhamdulillah pernah satu ketika mewakili Malaysia dalam musabaqah tilawah Al-Quran peringkat remaja yang berlangsung di Tehran, Iran waktu itu. Di Iran. Jadi alhamdulillah, maknanya bakat saya memang daripada peringkat rendah sampai peringkat menengah tu dominannya baca Quran, tilawah, kemudian nasyid itulah. Tapi bila masuk di matrikulasi UIA itu tahun 2000, situ saya lihat kecenderungan saya mula beralih arah. Okay. Kan kita belajar berceramah, berpidato, beri tazkirah, dan selepas saya kira saya mula berkhidmat di JAKIM pada tahun 2006. Di situlah bermula perlahan-lahan dalam nilai aktiviti ceramah dan dakwah ni lah. Memang Ustaz memang cari ke ataupun memang minat bidang dakwah ni ke, ataupun memang ini adalah kerjaya yang Ustaz nanti-nanti? Oh, masya-Allah. Kebetulan saya rasa oleh kerana rakan-rakan saya di Universiti Islam Antarabangsa pada waktu itu, mungkin kita berada dalam kelompok mungkin yang boleh bercakap, yang boleh berpidato, yang macam boleh memberi MPP tazkirah. lah ni, MPP lah, bukan? Adalah. Oh, Majlis Perwakilan, masya-Allah. Jadi maknanya bila kita berada dalam kelompok ini, jadi kita pun rasa kita perlu belajar jugalah bakat baru ni. Apatah lagi bila kita masuk di universiti ni kan, dalam kelas Ustaz Allah ada pembentangan itu, pembentangan ini kan. Betul. Jadi memang kita tak dapat lari dah, mesti belajar juga. Jadi alhamdulillah di situlah bermula. Dan pada waktu itu saya ingat ikon-ikon yang guru-guru kita lah, Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad, kan. Itu antara nama-nama lah kan. Kemudian Dr. Syauqi Uthman, ramai lagi lah kan. Maknanya saya sebut antara nama saya lah. Ini rezeki memang berjumpa dengan orang hebat ni Ustaz. Maknanya waktu tu kita di UIA kita mendengar para asatizah, para guru kita ni yang mengajar kita. Betul. Jadi kita dengar pula waktu tu zaman kaset waktu tu. Zaman kaset, zaman CD. Memang ada kaset ceramah, CD ceramah waktu tu. Jadi di situlah kita mula belajar dan mula-mula tu kita tiru dulu. Kan? Tiru dulu gaya para asatizah kita ni bercakap. Akhirnya alhamdulillah kita bolehlah kan sampai ke tahap ini, alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz, setakat ni Ustaz dah sampai ke mana Ustaz dengan berceramah, memberi, kan Ustaz juga seorang perunia motivasi juga Ustaz kan? Maknanya adalah dalam ceramah tu kita, selain kita sampai dakwah tu kita juga memberikan motivasi lah. Jadi alhamdulillah, kalau Ola bertanya pencapaian lah. Pencapaian ni manusia peluang lah kan. Alhamdulillah saya syukur kepada Allah Azza wa Jal
kerana saya dapat peluang diberi ruang khususnya di TV Al-Hijrah, kerana memberi ruang kepada saya dalam beberapa program, sebagai contoh Quran 114, ya. Assalamualaikum, dan termasuk CCTV kan. Alhamdulillah, saya kira ini satu peluang yang mesti dimanfaatkan oleh para pendakwah untuk kita menyampaikan message Islam dan keindahan Islam. Dan alhamdulillah, saya kira dengan bantuan TV Al-Hijrah juga, negara Brunei telah menjemput saya untuk menyampaikan pengisian ceramah di sana sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Masya Allah. Jadi penonton di sana, bila saya sampai di sana, hebat. maknanya mereka sebut mereka tonton TV Al-Hijrah kita. Alhamdulillah. Terima kasih TV Al-Hijrah. Hebat. Tahniah Ustaz. Dan selepas ni kita sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan, tadi kita ada sentuh sedikit berkenaan dengan bidang muzik, nasyid. Sebenarnya Ustaz ni ada memenangi satu anugerah dalam program di TV Al-Hijrah. Nak tahu apa dia? Ustaz, kita nak berhenti berehat dulu seketika. Okay. Kejap lagi kita jumpa dalam CCTV. Teruskan bersama kami. Baik, kembali dalam CCTV. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Zarifi Muhammad Daud. Sebentar tadi Ustaz ada kongsikan berkenaan dengan latar belakang, sekolah di mana, bagaimana kerjaya sebagai seorang pendakwah. Dan kali ini kita nak sentuh sedikit dalam bidang muzik nasyid. Yang Ustaz ada menubuhkan juga kumpulan Tiga Beradik ya, bergelar Ustaz Tiga Beradik. Ustaz Tiga Beradik. Masya Allah. Kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan kumpulan ni, adakah ianya satu kebetulan atau suratan? Ini dia suratan atau kebetulan pula kan Ustaz? Berkenaan dengan bidang nasyid ni Ustaz, macam mana boleh terhasilnya atau wujudnya kumpulan Tiga Beradik, Ustaz Tiga Beradik Ustaz? Okey Ustaz Ola. Ceritanya kan saya sebut tadi, ketika saya di peringkat sekolah menengah dulu, memang kami minat betul kumpulan nasyid ni. Zaman kami dulu tu, zaman 95, 96 kan, waktu tu zaman kumpulan Raihan. Raihan, Rabbani, Hijaz. Ni tiga kita kata dahsyat lah kan. Kita kata memang top lah kan. Jadi memang pada waktu tu kita dah minat nasyid ni, kita rasa teringin jugalah waktu tu kan. Nak ada album, waktu tu kaset lah, kan. Jadi kita ada perasaan tu ada. Tapi mungkin peluang tak ada pada waktu tu. Jadi setelah kami ni, saya dan adik-adik saya, Ustaz Hariri dan Ustaz Ihsan, bila kita dah bekerja dan kita terlibat dalam dunia dakwah di masjid dan sebagainya, kita rasa dalam penyampaian dakwah ni, apabila kita bercakap dengan masyarakat awam di bawah, kita lihat perlu ada suntikan yang lain, suntikan berbeza untuk kita inject dalam ceramah kita tu. Kenapa tu Ustaz? Ada kejadian-kejadian pahit ke yang menyebabkan Ustaz boleh kena ambil sudut berbeza? Bagaimana? Yang paling penting ialah, apabila kita berceramah, kita nak mengekalkan audien kita itu kekal dengan kita, memberi tumpuan sejam ataupun 2 jam ceramah. Satu perkara yang tidak mudah. Ya, betul. Jadi kalau kita straight je ceramah 2 jam tu, Allahu Akbar, kalau kita pun kan mata makin kuyu kan. Jadi kita perlu inject benda yang lain. Jadi kami terfikir, alhamdulillah sebelum tu Ustaz Tiga Beradik ni kita dah tulis buku bersama, kita dah forum bersama. Jadi kita kata mungkin inilah peluang untuk kita mencuba dan untuk kita memberikan tawaran baru kepada masyarakat lah. Dan kerana itulah kami tubuhkan kumpulan Ustaz Tiga Beradik. Dan kami juga mengambil semangat abang-abang KRU sebenarnya. Kami cubalah maknanya untuk kita memberikan contoh, dan kalaulah masyarakat boleh ambil contoh yang baik daripada kami bertiga ni, kita kongsi-kongsi lah. Yang mudah-mudahan begitulah, mudah-mudahannya. Dan hasilnya kita boleh saksikan dekat orang kata apa, telah pun memenangi anugerah di Anugerah 114 pada tahun 2023. Betul. Masya Allah. Itu macam mana Ustaz? Itu satu kenangan yang kami bertiga tak boleh lupa lah. Masya Allah. Apabila pihak TV Al-Hijrah, Abang Haji, penerbit kita kan, maklumkan kepada kami yang lagu kami ni terpilih untuk ke final. Jadi Abang Haji ni hubungi saya waktu tu. Jadi saya
tanpa saya bincang dengan adik-adik ni, saya terus kata, ya, saya setuju. Mewakili Ustaz tiga beradik, saya setuju untuk kami beraksi di pentas final. Ya Allah, rupa-rupanya lah, bila masuk pentas final ni, ya Allah, kami kata, nak rasa menyesal. Menyesal tu bukan apa? Ada rehearsal kan. Kemudian, nak menasyid ni dengan live band. Kan? Abang Shah Salam kan? Abang Shah Exist tu. Ya Allah, kami ni ustaz kan. Jadi sebelum ni kita nyanyi guna minus one je. Ini live band. Ya Allah, lagilah berdebar. Lagi berdebar. Dan ada juri depan kami tu. Tuan Haji Farihin. Ya Allah, ini otai nasyid ni kan. Betul. Jadi dan dua orang lagi kan. Jadi itu satu pengalaman yang luar biasa lah. Dan pada kami apabila juri dan juga penonton yang mengundi akhirnya memilih Ustaz tiga beradik sebagai persembahan terbaik, pemenang persembahan terbaik, dan juga satu lagi Ustaz Ola, lirik terbaik. Ya, betul. Jadi dua anugerah. Ustaz, bila bercakap dengan lirik, Ustaz, minta maaf Ustaz mencelah sikit, Ustaz. Tak apa. Berkenaan dengan lirik tu, difahamkan sebenarnya ada cerita di sebalik lirik yang dihasilkan. Mungkin Ustaz boleh kongsi bersama dengan penonton-penonton kita berkenaan lirik ni, Ustaz. Okey, Ustaz Ola, alhamdulillah macam saya sebut tadi, lagu Si Bujur Sirih telah diangkat untuk memenangi dua kategori lah. Yang pertama persembahan terbaik, yang kedua lirik terbaik. Lagu Si Bujur Sirih ni kami lahirkan ataupun kita hasilkan mengambil pengalaman peribadi saya lah. Seperti yang Ustaz Ola dan ada sebahagian penonton yang telah maklum, saya alhamdulillah telah dikurniakan seorang cahaya mata anak istimewa, OKU. Namanya Muhammad Anas Amini. Jadi Anas Amini sekarang ni telah pun berusia 14 tahun. Apabila Anas Amini lahir ni, ia menjadi satu ujian kepada saya sekeluarga lah. Ialah Ustaz Ola, kita ni sebelum ni kita hanya pandang anak OKU tu, anak kurang upaya tu, anak orang lain. Ya, betul. Kita pandang dan kita kata, ya Allah, janganlah engkau uji aku dengan ujian berat ni, aku tak mampu. Betul. Itu sebelum ni. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala pilih kita untuk dapat anak OKU. Jadi terus terang saya sebut di sini, Ustaz Ola, memang ketika hari lahir Anas Amini, saya memang jatuh semangat, saya hilang semangat. Saya dah hilang semangat, isteri saya lagilah. Ya, kan? betul. Jadi mengenangkan pengalaman yang telah saya lalui, saya rasa selain saya berceramah, selain kita memberi motivasi, saya rasa elok sangatlah kalau kami buat satu lagu, Si Bujur Sirih itu, untuk kita memberi semangat, ya, kita berkongsi semangat dengan penonton dan pendengar yang mana yang mempunyai dikurniakan anak istimewa. Yang pertama syukur kepada Allah kerana itu amanah Allah kepada kita. Nombor dua, bila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita anak istimewa, Allah tahu, Allah beri hadiah itu kerana Allah tahu yang kita ni mampu. Untuk menjaga amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu. Jadi mudah-mudahanlah bingkisan Si Bujur Sirih tu terus relevan sehinggalah kami nanti Ustaz tiga beradik dah tak ada, dah berpindah ke alam barzakh. Mudah-mudahan lagu itu tetap relevan untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Betul Ustaz, betul, masya-Allah. Itu satu yang ujian, bukan setakat ujian saja, ini adalah menjadi pilihan, Ustaz ya. Mudah-mudahan bukan setakat kepada anak yang istimewa saja, keluarganya pun istimewa sebabnya dipilih oleh Allah sendiri. Mudah-mudahan Ustaz. Mohon doa Ustaz dan penonton sekalian. Amin. Baik Ustaz, selepas ini mungkin kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan isu-isu semasa apa yang telah berlaku sekarang ni. Kalau kita tahu saudara kita di Palestin bagaimana, dan keadaan semasa kita sekarang ni lebih kepada dunia digital. Kita nak tahu komen daripada Ustaz sendiri berkenaan dengan hal ini, tapi kita nak berhenti berehat sekali lagi. Jumpa selepas ini dalam CCTV. Kembali dalam CCTV, alhamdulillah berjumpa lagi. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami, dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Zarifi. Ya, Ustaz Ola. Ya, Ustaz. Macam mana Ustaz? Tadi kita dah berbicara berkenaan latar belakang Ustaz, bagaimana kita dah kenal Ustaz dengan lebih dalam. Mungkin sedikit pencerahan, bukan pencerahan lagi, kita nak tahu komen daripada Ustaz sendiri berkenaan dengan hal-hal semasa. Yang mana kita tahu sekarang ni dunia digital Ustaz kan. Sekarang ni semua di hujung jari sahaja. Kita nak apa boleh terus dapat
di telefon masing-masing kan Ustaz kan. Dan apa sebagai seorang pendakwah lah Ustaz kan, apa yang paling ditakuti di zaman yang mencabar ni dengan adanya gadget-gadget dan dengan adanya orang kata apa sekarang ni semua kita tak tahu betul ke tidak ke antara perkongsian-perkongsian lebih-lebih lagi dalam isu-isu agama ni Ustaz. Okey, Ustaz Ullah dan penonton sekalian, nombor satu, teknologi hari ini kita perlu ambil manfaat untuk kita mempermudahkan akses dakwah kita. Okey, maknanya nombor satu, kita mesti menggunakan teknologi ini untuk manfaat ilmu, dakwah. Okey, nombor dua, bagi kita sebagai seorang pendakwah, ini nasihat terutamanya pada diri saya lah, adalah penting kepada semua pendakwah, khususnya saya bercakap pada diri saya, untuk kita menjaga amanah ilmu. Maknanya kita mesti bertanggungjawab kepada setiap patah butir bicara kita. Maknanya sebelum kita menyampaikan ilmu, para pendakwah mesti buat penyelidikan, mesti buat pembacaan, mesti membuat kajian, dan kita memberikan kepada para penonton, para pendengar dan masyarakat suatu ilmu yang betul-betul kita ambil daripada pendapat ulama yang muktabar. Dan apabila kita bercakap mungkin dalam permasalahan fiqh, permasalahan hukum hakam, jangan lupa kita mesti menyebut yang saya sebut tadi, pendapat ulama yang muktabar. Yang kedua, jangan lupa kita mesti ambil daripada keputusan yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa negeri-negeri. Ya, supaya masyarakat dapat memahami dengan tuntas. Betul. Tak keliru, tak celaru. Betul, jadi tak celaru. Janganlah kita sebagai pendakwah tiba-tiba kita bercakap menyebabkan masyarakat lebih keliru lagi. Jadi jangan kita lupa, di negara kita ada pihak berautoriti agama. Jadi dalam soal hukum hakam, tentunya Jabatan Mufti Negeri-Negeri ataupun lebih tepat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri. Dan perkara yang seterusnya kepada masyarakat, tentunya hari ini kita nak akses macam-macam. Betul. Taib saja keluar segala macam kan. Jadi jangan lupa kena tabayyun. Kena semak, kena teliti setiap berita, setiap yang sampai kepada kita itu, supaya kita tak tersalah mendapat maklumat, tak tersalah faham kita tadi. Masya-Allah. Tadi saya katakan berkenaan dengan pendakwa-pendakwa, mereka perlu bertanggungjawab tentang apa yang mereka sampaikan kepada orang kata apa, pengguna media sosial pula. Mereka nak cari sesuatu tu perlu pastikan yang betul. Tapi kepada mereka yang netizen ni lah Ustaz, yang duk komen ni Ustaz, yang komen-komen kat bawah-bawah ni, walaupun benda tu kita nampak ada dia punya kekurangan ke apa yang disampaikan oleh pengguna lain lah. Tapi komen-komen mereka ni, apa yang Ustaz boleh berikan sedikit orang kata sebagai nasihat kepada mereka yang pengguna-pengguna ni? Okey, tentunya dalam Islam kita boleh berbeza pendapat, tetapi mestilah kita menjaga adab-adab perbezaan pendapat. Okey, nombor satu, setiap yang kita nak tulis, nak catat, ingat semuanya itu kita bertanggungjawab apa yang kita tulis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin kan. Maknanya di hari akhirat nanti apa yang kita tulis itu semua dipertanggungjawabkan. Mulut kita ni akan dipatri, waktu itu tangan-tangan anggota badan yang lain ni akan bercakap, berhujah depan Allah. Jadi maknanya sebelum kita nak catat itu, pastikan ingat amanah ini. Okey, satu. Nombor dua, nak memberikan komentar, nak memberikan pendapat, nak memuhasabah, nak menegur boleh. Tetapi macam saya sebut tadi lah, biarlah beradab. Jangan sampai memfitnah, jangan sampai kita mengaibkan, jangan kita sampai terkeluar topik, sampai kita buka habis cerita kawan tu kan. Daripada zaman-zaman dulu pun dah keluar. Jangan. Okey, kalau kita nak tegur boleh kan, tegurlah secara hikmah. Dan yang paling baik saya rasa, kalau kita nak buat teguran, kan kita boleh PM tepi, kan, private message kan, lah, ataupun kita hantar message lah kepada orang tersebut secara terus. Kalau kita boleh berjumpa empat mata ni, kita bercakap dengan hikmah, itu lebih baik. Jadi pada saya, bagi pihak pendakwah, saya apabila kita mendapat feedback ataupun respon daripada pendengar, daripada masyarakat, pada saya menganggap itu sebagai satu hadiah. Kerana teguran itu akan menambah baik kita. Kan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala sebut watawasau bil haqq watawasau bis sabri. Kan antara ciri orang yang beriman yang tak rugi ni, Allah Ta'ala sebut orang yang tak rugi ni,
ujung dua sekali ayat tu, orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Masya Allah. Satu penutup yang cukup cantik. Allahu Akbar. Kebenaran dan juga kesabaran. Itu yang cantik Ustaz, cukup Allah, baik. Mudah-mudahan lah kita doakan sama-sama. Dengan semangat hijrah kita Ustaz, ya, kan? Masya Allah. Ma'al hijrah. Masya Allah. Ma'al hijrah. Betul Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Zarifi bersama dengan kita. Sama-sama Ustaz Ula. Untuk berkongsikan berkenaan sedikit kisah-kisah inspirasi daripada beliau dan juga antara-antara nasihat yang boleh diberikan kepada semua pengguna media sosial dan juga teknologi yang ada sekarang ni Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, berikan kesihatan yang baik supaya boleh dapat terus berdakwah, menjalankan kerja-kerja dakwah insya-Allah. Juga untuk Ustaz Allah dan penonton kita. Masya-Allah. Amin amin kita doakan. Amin ya Allah. Terima kasih kepada semua. Itu saja masa yang kita ada untuk hari ini dalam CCTV, sehingga bertemu lagi di lain kesempatan di minggu hadapan podcast CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.